Okey. Ini adalah bahagian kedua. Saya nak tunjukkan secara praktiknya bagaimana nak implementkan strategi yang saya kongsikan pada video bahagian sebelum ini. Pertama, kita kena tekan create ads macam biasa. Pilih objective conversions dan namakan kempen kita. Bajet ni macam saya cakap tadi, RM15 berdasarkan formula kira-kira, tapi sebab saya nak split test 2 ad set, dia akan jadi RM30 lah. Sebab satu ad set RM15. Ingat tak formula saya kongsikan sebelum ni? Ini RM12.75, tapi saya suka genapkan 15. Ini untuk satu ad set. Sebab kita akan bina 2 ad set sebab nak test 2 jenis iklan. Jadi RM30 lah. Kalau anda nak test 3 ad set, darablah 3 daripada bajet harian tu. Okay, campaign bid ni pilih je highest value or lowest cost. Continue. Permulaan ni tak payah sentuh pun. Biar je macam tu. Oh, saya lupa. Kejap. Back. Masa bina campaign tu, kita kena gunakan fungsi split test. Okay. Dekat show advanced options ni, bukan. Oh, sini. Create A/B test. Ini untuk split test lah. A/B test ni dengan split test adalah perkara yang sama. Namakan campaign. Katakanlah anda ada banyak store, kena letak kod lah. Macam saya banyak store, saya suka letak kod. Contoh kod salah satu store HS. Conversions. Okay. Ni nama audience. Contoh saya nak target orang yang interest IKEA. Letaklah nama IKEA. Kalau Home Decor lah. Ini format penamaan lah. Sebenarnya nama ni kod masing-masing. Tapi saya suka format ni sebab nampak kemas. Ini kod kedai. So kalau saya run ads untuk 5 kedai, masing-masing setiap kedai ada kod masing-masing, senang lah saya nak pantau kan. Conversions ni objektif iklan kita conversion. Yang ni interest yang kita sasarkan. Jadi continue. Pastikan kita dah tick dekat A/B test ni. Okay, kita nak split test kreatif. Continue. Pilih pixel. Kalau anda ada satu pixel, tak payah pilih lah. Memang dia akan siap-siap letak dah pixel tu. Contoh kita nak target orang yang add to cart. Ataupun initial checkout. Kalau sales page, guna initial checkout. Kalau website yang banyak-banyak produk, guna add to cart. Contoh saya nak promote ni lah. Single product. Saya letak initial checkout. Okay, kita nak split test ads kreatif. Ni betul. Bawah ni kita pilih Malaysia. Memang kita akan pilih satu Malaysia. Contoh macam produk saya target market perempuan. Ni produk pembersih habuk hari tu lah. Saya tunjuk macam mana saya set up Saya target wanita yang umur 25 ke 40. Yang penting kita punya audience size mesti 1 juta ke atas. Contoh IKEA. Okay, kata nak target interest IKEA. Potential reach 507. Ni okey ni. Kalau rasa besar, kecil kan lah. Dia yang penting atas 1 juta je. Okay, 25, 35 okey lah tu. Kenapa kena reach lebih 1 juta? Sebab saya dah buat uji kaji. Berdasarkan uji kaji saya, apabila kita buat iklan conversion yang audience yang kurang daripada 1 juta dengan audience yang lebih 1 juta, kos iklan kita akan lebih murah bila kita target audience yang lebih 1 juta. Satu lagi, conversion lebih mudah berlaku sebab kita bagi size yang besar dan biarkan Facebook punya algoritma buat kerja dia akan optimize iklan. Kalau audience terlalu kecil, Facebook susah nak optimize untuk target market yang betul-betul targeted. Jadi dia formula potential reach ni tak sama dengan objektif-objektif lain. Kalau dulu memang kita kena target 300,000 ke 500,000. Tapi bila kita buat iklan objektif conversion, kena pastikan size audience lebih 1 juta. Ni saya dah test banyak kali, memang terbukti. Betul. Okay, bawah. Placement automatic sahaja. Conversion. Yang ni memang optimize for conversion. Cost control biarkan. Okay, daily budget ni.
Daily budget ni letak RM30 sebab kita nak split 2 campaign tadi saya cakap. Yang ni dia kata try increasing estimated untuk test power ni tak payah. Ni boleh abaikan. Okay, duration. Split test nak run berapa hari? Saya sarankan 5 hari sebenarnya. Tapi kalau bajet anda terhad boleh run 3 hari. Cuma secara peribadi saya lebih suka 5 hari. Okay, itu saja. Continue. Nanti kita akan boleh pilih untuk buat test ad set A dengan ad set B. Ad set A iklan A, ad set B iklan B. Okay, pilih page. Kalau ada banyak page kena pilih lah. Kalau tak ada tak payah pilih. Katakanlah macam saya nak test. Pastikan sebelum anda jalankan iklan semua dah buat copywriting semualah. Dah buat video, dah buat copywriting. Untuk copywriting anda boleh download file PDF yang saya sediakan sebagai bonus. Rujuk pin post dalam group, download file PDF tu dan ambil format copywriting itu. Kita add video. Video saya dah ada jadi saya add je lah. Kata video okay, video ini saya nak guna. Sekarang saya nak split test 2 jenis iklan. Iklan A guna video ni, iklan B guna video ini. Dan copywriting pun ada sedikit beza. Beza video ni sama saja, cuma intro dia berbeza. Kejap saya tunjukkan perbezaan video Sebab apabila kita jalankan iklan video, 5 saat ke 7 saat pertama paling penting untuk tangkap perhatian orang. Jadi saya pun tak pasti intro macam mana yang boleh tarik perhatian orang. Jadi saya buat video yang sama, cuma intro dia berbeza. Saya tunjuk perbezaan dia lah. Okay, intro iklan A di intro terus tunjuk ni. Sapu tempat tinggi. Headline dia tak perlu guna tangga dah bila nak bersihkan sawang. Headline video pun ada beza. Okay, yang lain semua sama, intro je beza. Okay, ini video A, video B pula tunjuk sapu kipas dahulu. Nampak tak? Dia sebenarnya sama je, cuma intro tu berbeza. Dan headline pun beza sikit lah. Yang tadi tu tak perlu tangga, bersihkan tempat tinggi. Yang ni tak perlu tangga dah bila nak bersihkan kipas. Headline lain, intro lain. Percayalah benda ni akan bawa impact berbeza apabila anda test. Walaupun anda rasa macam remeh benda ni, tapi benda ni yang bawa impact jualan. Nanti saya akan tunjukkan dalam bahagian analisa iklan. Case study macam mana saya analisa iklan dan tengok apa result daripada kedua-dua kempen ini. Okay, yang ni text copywriting lah. Kalau anda ada copywriting lain-lain boleh. Kalau tak nak buat copywriting lain pun tak apa. Dia ikut kreativiti anda. Katakanlah nak memang betul-betul lain. Copywriting lain, video lain, headline lain kan. Ikut anda. Macam kalau saya copywriting sama, video lain, tapi headline atas ni pun lain sikit. Yang bawah-bawah ni semua sama. Okay. Ini masukkan ni. Okay, tips Kalau anda jual produk yang banyak produk, maksudnya bukan sales page lah, jenis website yang banyak produk macam ni, bukan letak link homepage tau. Kita kena letak link yang direct produk tu. Contoh ni, produk ni. Terus letak link exactly produk apa, supaya bila orang klik, dia terus masuk ke page ni. Kita jangan assume orang tu nanti macam, sebab ramai orang saya jumpa, dia letak homepage, dia dengan anggapan, alah nanti orang tu pandai lah cari produk tu kat mana. Tak nak. Kita tak nak orang tu cari. Orang tu malas. Kita anggaplah dia malas. Biar kita mudahkan kerja dia, dia klik terus masuk tengok produk yang dia tengok pada iklan kita tu. Okay, jadi kalau jual produk pelbagai, terus saya masuk kat link ni. Tapi kalau produk macam ni, saya nak tunjuk sampel adalah produk yang saya jual guna sales page. Jadi saya teruslah bagi link sales page.
Okay, bagilah link ni. Okay, headline ni biasanya saya malas nak fikir saya ambil headline ni lah. Cuma saya ringkaskan headline ni panjang kan. Contoh saya ringkaskan, saya ambil yang bahagian ni saja. Kalau nak buat ayat lain pun boleh, tapi kadang-kadang saya tak ada idea, saya ambil ayat yang sama dengan headline atas ni. Dari segi button pula, saya dapati button shop now memang berpotensi lah untuk convert berbanding butang-butang yang call to action lain. Ni, tukar jadi shop now. Tapi anda boleh juga test nak guna shop now ataupun no button. Tapi sekarang saya dah tak ada option no button. Dah tak ada. Dulu boleh letak, tak nak ada butang. So headline ni jadi panjang sikit. Shop now mana tadi? Ni shop now. Bersihkan habuk sawuk. Ni panjang, pendek lah. Bersihkan habuk pada shilling dan bilah kipas contoh. Okay, edit sikit lah. Bagi sedap sikit ayat. Cara bersihkan habuk pada shilling dan bilah kipas. Okay. Then kita tekan continue to add B. Sekarang kita akan buat add iklan yang kedua. Iklan kedua, okay. Nak ubah apa? Ubah video. Edit lah, tukar video. Bukan edit ni. Tutup. Padam. Pangkah kat sini. Sebab kita nak pilih video lain. Kalau nak split test antara video dengan gambar pun boleh. Tak ada masalah. Mungkin anda tak nak test lah. Betul ke video lagi berkesan? Tak apa, cubalah. Okay, video ni pula. Tadi video lain kan. Nak guna copywriting ni pula. Saya ada 2 copywriting. Satu lagi copywriting ala basic headline je. Okay, video. Tukar sikit ni. Copywriting sebenarnya bawah ni sama. Yang lain dia atas, headline huruf besar ni. Tapi tak apa. Saya letak je. Copy paste. Okay, ni bias sebab sama je. Shop now. Okay, tips copywriting lah. Sebenarnya copywriting boleh dapat dalam template saya dikongsikan. Saya suka letak emoji sebab emoji ni menaikkan lagi macam kesantaian, tahap kesantaian. Iklan kat Facebook kena santai, dia tak boleh serius sangat lah. Confirm. Sebab Facebook ni media sosial, tempat orang lepak, bukan tempat orang pergi belajar dengan kuliah kan. Jadi janganlah serius sangat. Okay, apabila telah siap, anda akan dapat beginilah. Dia akan ada ikon tabung uji. Ini menandakan iklan yang dibina menggunakan fungsi split test. Apabila anda klik iklan ini, dalamnya akan terdapat 2 ad set. Kalau anda rasa macam susah nak faham, anda edit lah, tukar nama. Katakanlah ni video kipas, ni video shilling. Untuk mudahkan kefahaman sahaja. Kalau tak nak pun tak apa. Kalau boleh je buka ad set tu, tengok ni iklan mana. Okay, ni iklan mana. Nampak? Okay, jadi anda akan ada satu campaign. Mana lagi tadi? Nah ni. Dia akan jadi schedule. Memang begini. Sebab ni campaign split test. Nanti bila dia dah habis review, dah sampai masa, dia akan run lah. Nak tahu masa dia bila, tekan dekat edit. Sebenarnya boleh set masa tu. Tapi biasanya ASAP. Sebaik sahaja telah habis review, dia akan terus run lah.
Ni start date 30. Betul lah, pukul 3.27. Dia biasanya sejam daripada tarikh kita waktu kita buat. Yang ni biarlah, tak perlu edit. Jadi dia memang schedule. Nanti jam pukul 3.27 dia run lah. Okay, sekarang kita dah ada satu kempen. Ingat tak saya kata selain kita nak split test iklan, kita juga nak split test audience. Sekarang kita nak split test lah audience interest lain. Jadi apa kita perlu buat hanyalah tekan butang duplicate. Kita nak duplicate dan kita nak tukar interest. Sebab lain-lain setting semua sama sahaja. Jadi sebab itulah kita duplicate. Tekan butang biru duplicate ini. Okay. Sekarang katakanlah nak test interest interior design. Saya namakanlah kempen ni kempen interior design sebab interest interior design. Ni bagi tujuan mudah untuk faham je. Tak kisah pun nak namakan kempen nama apa. Dia tak efek prestasi iklan. Cuma dari sudut pengurusan dia sangat mudah lah. Sebab saya dah, beginilah cara saya boleh uruskan, monitor, pantau 10 kempen secara serentak. Sebab saya dah namakan betul-betul ikut format yang betul-betul kemas lah. Okay, kita perlu edit interest. Tekan dekat add set ni. Interest. Sebab sekarang kita nak cuba interior design kan. Okay, sebelum anda proceed, pastikan nama ni, kalau nak edit add set nama ni, edit lah. Bawah ni, pastikan bajet betul. Iklan A RM15, iklan B RM15. Start date. Ni, selalu dia terlari. Kalau tak, esok baru iklan ni berjalan. Saya tak pasti kenapa. Padahal kita duplicate kempen sebelum ni, start date 30. Okay, wasta ni kena anjak sikit. Sebab kata ni dia tak leran. Sebab sekarang dah pukul 2.38. Jadi kita anjak lah pukul 5, pukul 3 lah. Biasa review pun sejam juga. And ni biarkan. Sebab dia memang kita dah set nak run 4 hari kan. Okay, interest. Kita nak edit interest. Okay, tekan dekat select all ad sets. Nanti dia akan select dua-dua ad sets ni. Kita boleh tukar interest lain. Okay, baru dia akan keluar. Kalau kita tekan all ad set, dia tak keluar. Okay, padang interest IKEA. Kita tekan dekat suggestion. Ni. Kadang-kadang dia akan suggest interest yang berkaitan dengan IKEA ke. Okay, nampak? Interior design. Berkaitan lah dengan IKEA. DIY ke. Terpulang lah nak interest apa. Yang penting berkaitan dengan produk yang anda jual. Anda rasa-rasa interest mana? Ya, keyword dia memang rasa-rasa. Kenapa? Sebab kita memang tak tahu interest apa yang boleh convert yang berkesan. Melainkan kita kena cuba uji kaji dahulu baru kita tahu. Okay, interior design. Okay, sebab ni pun saya nak test interior design. Jadi itu sahaja. Boleh terus publish. Sebab iklan kita dah set sebelum ni. Dah duplicate kan. Jadi publish. Apabila kita publish, dia akan siap lah. Dia akan jadi status schedule juga macam sebelum ni. Sebab ini iklan yang dibina menggunakan fungsi split test. Close. Nampak? Dia ada dua. IKEA, interior design. Okay, kata kita nak, macam saya kata, minima kena ada 5 kempen, target 5 interest berbeza. Jadi, duplicate lah 5 kali. Kalau nak 10 kali lah kena duplicate, edit, tukar interest sahaja. Iklan sama sahaja. Nampak? Ni sebenarnya iklan yang sama je. Cuma setiap satu kempen tu akan ada 2 jenis iklan. Sebab kita nak test audience dan kreatif iklan. Okay, itu sahaja untuk video ni. Kita runkan, biarkan run selama 2 hari hingga 4 hari. Sampai split test ni tamat. Nanti kita akan buat analisa iklan lah hari demi hari. Itu saya akan kongsikan dalam bab analisa data iklan. Kita jumpa dalam video seterusnya.